a jolt and then you'll die. Okey, Assalamualaikum dan hai guys. Pada hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara untuk gunakan potentiometer pada microcontroller and IoT trainer board menggunakan board ESP32, ESP Shield dan display bacaan pada aplikasi Blink. Okey, untuk cara penyambungan saya akan gunakan jumper wire dan sambungkan potentiometer pada pin 34. So, untuk penyambungan saya akan sambungkan saja pin potentiometer di sini dan sambungkan pin ini pada pin 34 ESP Shield. Dan untuk penyambungan pastikan betul. S dengan S, V saya letakkan pada pin 3V dan G saya letakkan pada pin G pada pin 34. Apabila dah sambungkan jumper wire, saya akan sambungkan kabel pada board ESP32. Okey, untuk displaykan bacaan pada Blink, first kali saya akan buka Google dan saya type saja blink.cloud. Saya akan displaykan bacaan pada Blink web dan juga Blink pada telefon bimbit. So, first kali saya akan create satu template. Nama saya akan create potentiometer dan hardware yang saya gunakan adalah ESP32, connection type Wi-Fi dan description saya akan biarkan saja. Kemudian saya akan tekan done. Apabila done, pada bahagian info akan keluar apa yang saya tulis tadi, template name, hardware, connection type, description, template ID, manufacturer dan sebagainya lah. Dan firmware configuration ni kita boleh copy untuk letakkan dalam coding kita agar kita boleh connectkan board ESP32 kita dengan Blink application kita lah. So, untuk bahagian metadata pun saya akan biarkan. Dan yang paling penting adalah untuk bahagian data stream, saya akan create satu data stream baru. Okay, saya akan pergi pada virtual pin. Dan untuk field name saya akan letak saja potentiometer dan virtual pin yang saya akan gunakan adalah V0. Untuk data type saya akan pilih integer dan unit saya akan biarkan, dan untuk minimum value saya akan letak 0 dan untuk maximum value saya akan letakkan 4095. Okay, untuk default value saya akan biarkan saja, kemudian saya akan create. Jadi untuk template ini kita dah ada satu data stream untuk potentiometer. Kemudian saya akan pergi kepada web dashboard. Saya akan cari widget gauge. Saya akan cari label. Kemudian pada bahagian setting widget ni, pada bahagian gauge, pada title saya akan type port value dan data stream saya akan pilih potentiometer V0. Kemudian untuk color saya akan biarkan saja color hijau ni. Mungkin anda semua boleh pilih color lain yang anda nak. Kemudian saya akan save. Dan untuk bahagian label sama juga, saya akan tulis port value dan data stream saya akan pilih potentiometer V0, potentiometer yang kita telah buat sebentar tadi lah, data stream yang kita telah buat sebentar tadi. Kemudian untuk widget background saya akan biarkan saja ni. Tak pun saya tekan klik, saya tekan on. Dan untuk level saya akan show level di
mana minimum 0 sampai 4095. Kemudian saya akan save. Jadi kita telah siapkan satu web dashboard untuk kontrol potentiometer dan untuk display potentiometer pada link web. Untuk mobile dashboard, saya akan pergi kepada link telefon bimbit lah lepas ni. Apabila dah siap, saya akan save. Jadi kita dah ada satu template untuk potentiometer. Kemudian pada bahagian search, saya akan create satu device dan saya akan choose from template. Kemudian saya akan pilih potentiometer dan device name potentiometer. Kemudian saya akan create. Lepas itu akan automatic ada satu device untuk kita display bacaan potentiometer di sinilah. Okey, sekarang saya telah buka aplikasi Blink pada telefon bimbit. So di sini kita boleh lihat terdapat satu device yang kita baru sahaja create pada web dashboard dan dia akan terus pergi kepada Blink phone kita sebab kita menggunakan email yang sama untuk kedua-dua device. So saya klik saja device ni dan sekarang saya akan set up dashboard untuk Blink telefon bimbit. So saya akan klik 3 line di sini. Saya akan pilih display value display. Saya akan klik dan di sini telah terdapat satu kotak kecil. So saya akan besarkan sikit. Saya hold lama-lama. Saya akan besarkan dia dan saya akan klik. Okey, di sini title saya akan tulis port value. Dan untuk data stream, saya akan pilih data stream potentiometer di mana kita telah create pada web Blink tadi. Dan untuk font size, saya akan biarkan saja dan design saya akan pilih color orange. Kemudian saya akan back. Okey, seterusnya saya akan pilih satu lagi widget gauge dan saya akan klik. Sama juga title port value dan data stream sama potentiometer dan font size saya akan biarkan saja medium dan design saya akan pilih color hijau. Kemudian saya akan back dan kita telah ada widget untuk display potentiometer. Kemudian saya akan back. Di sini telah terdapat, saya telah siap set up dashboard untuk Blink telefon bimbit. Cuma kita tak boleh gunakan lagi kerana saya tak connectkan board ESP32 yang kita akan gunakan lepas ini dan saya juga belum masukkan lagi coding. So lepas ni saya akan masukkan coding ke dalam board ESP32 yang kita akan gunakan sebentar lagi. Okey, sekarang saya akan masukkan coding ke dalam board ESP32. Tapi sebelum saya masukkan coding, saya akan buka Blink web ni dan pergi pada bahagian template dan saya akan cari template potentiometer dan di sini pada firmware configuration saya akan copy. Apabila saya dah copy, saya akan buka coding potentiometer dan saya akan pastekan pada bahagian ni lah. Akan pastekan pada bahagian ni untuk kita connectkan ESP32 kita dengan application Blink kita. So apabila saya dah pastekan di sini, sebelum saya upload, saya akan pergi pada tools dan pastikan board yang saya gunakan IoT ESP32 DevKit version 1. Upload speed, flash frequency, core debug, level ni saya akan biarkan saja dan port yang saya gunakan adalah COM6. Jika anda semua menggunakan port selain daripada COM6, pastikan port yang anda gunakan tu adalah betul. Jika tidak, coding tak dapat nak diuploadkan ke dalam
bot ESP32. So bila saya dah pastikan perkara ni betul, saya akan upload saja coding ke dalam bot ESP32. Okay. Sekarang kita boleh lihat sedang compiling sketch. Okay, kita tunggu. Dia lambat sikit. Okey, sekarang di sini akan keluar uploading, bermaksud akan upload coding ni ke dalam bot ESP32 kita lah. So apabila telah mencapai 100%, di sini akan keluar dan uploading, bermaksud kita dah upload coding ke dalam bot ESP32. Okey, sekarang saya telah masukkan coding potentiometer di dalam bot ESP32 dan saya telah buka Blink pada telefon bimbit saya, dan saya juga telah buka Blink pada laptop saya, Blink web. Dan kita boleh lihat saya tak connectkan lagi bot ESP32 saya dengan kedua-dua device ni. Kita boleh lihat di sini offline, device ni offline, sama juga pada handphone saya pun offline. So untuk saya connectkan bot ESP32 dengan mana-mana device, saya akan klik saja pada telefon bimbit saya. Saya akan connectkan pada telefon bimbit saya dulu. Okey, di sini terdapat widget yang saya telah create dan saya pergi pada 3 titik ni dan kita boleh lihat di sini status offline, bermaksud saya tak connectkan lagi. So saya pergi pada 3 titik ni lagi dan saya tekan reconfigure. Saya tekan OK dan saya tekan proceed. Sekarang saya akan tekan ready untuk check device. Okey, di sini connect to device. So device yang ada adalah Blink potentiometer, iaitu Blink ESP32 ni lah. So saya akan klik saja. Okey, apabila dah connect, saya akan choose your Wi-Fi network, di mana saya akan gunakan network yang sama untuk laptop saya, phone saya dan juga bot ESP32 saya lah. So saya akan gunakan Wi-Fi chat solution ni. Saya akan masukkan password. Okey, apabila saya dah masukkan password, saya akan tunggu untuk device saya connect dengan phone saya. So apabila dah connect, di sini akan keluar potentiometer connected. So pada laptop saya juga dia akan automatic connect kerana saya menggunakan email yang sama. So saya akan tekan saja exit to app dan saya akan klik pangkal di sini dan kita dah boleh gunakan potentiometer untuk display value pada Blink telefon bimbit dan juga Blink web pada laptop saya. So saya akan cuba. Kita boleh lihat pada kedua-dua handphone dan laptop saya port value adalah kosong. So saya akan pusingkan potentiometer untuk displaykan bacaan. So sekarang ni adalah nilai minimum, di mana nilai minimum adalah kosong, dan saya akan pusing kepada nilai maksimum, akan keluar 4095. Dan kita boleh lihat kedua-dua laptop dan handphone saya mengeluarkan display value yang sama. So saya akan cuba sekali lagi. Saya akan pusingkan kepada nilai minimum kosong dan kita boleh lihat pada laptop dan handphone juga akan display bacaan kosong. So saya pusing lagi untuk ke maximum value, sama juga 4095. Okey, itu saja.